Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid An-Naim Berek 12. An-Naim itu banyak, jadi kita kena sebut An-Naim Berek 12 Kota Baru, dan semua ahli jawatan kuasanya, imam-imam, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 9 Muharram 1444, bermakna kita telah berada di awal tahun Hijri yang ke berapa? Yang ke 1444 dah. Dan kalau kita tengok sejarah, dari sudut sejarah, saya buka sejarah kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat mengulang kaji sejarah. Sejarah kata Nabi SAW berhijrah akhir Safar, akhir bulan Safar dia berhijrah. Dia mula keluar daripada rumah dia ke mana? Ke Gua Thur. Kemudian daripada Thur dia pergi ke jalan yang berliku untuk sampai ke Madinah. Maka Nabi sampai ke Madinah iaitulah pada Rabiul Awal. Habis kenapa kita sambut awal Muharram sebagai awal tahun? Ini kita nak jawab hak ni kali ni. Selepas kita jawab, insya-Allah para jemaah juga kena jawab. Tak kira bercakap seorang, kemudian bila tanya soalan tidak dijawab. Jadi kita kena jawab, insya-Allah. Jawab dia pada bulan Muharram, pada musim haji, tahun yang terakhir sebelum Nabi kita berhijrah. Tahun musim haji pada tahun sebelum Nabi kita berhijrah, Nabi SAW buat perjumpaan secara rahsia di Mina, dekat dengan Jamratul Aqabah, dekat dengan Jamrah Al-Aqabah. Alhamdulillah, bila saya cerita tentang Aqabah, kita baru je balik daripada menunaikan haji pada tahun ni, tahun 1443. Untuk maklumat para jemaah sekalian, tahun ni oleh kerana 2 tahun kita terkurung, haji ditangguhkan, maka bila kerajaan buka haji tahun ni, dia tambah lagi 2 syarat. Dia panggil 2 syarat, 2 miqat. Syarat yang pertama, orang yang umur 65 tahun tak pergi haji. Orang umur berapa? 65 tahun. Tapi insya-Allah lah untuk tahun depan ni, tuan-tuan dan puan-puan, tok ayah kita 65 tahun tu pakat berdoa lah. Biarnya undang-undang itu telah dimansuhkan sekali dengan hilangnya Covid ini, insya-Allah. Satu, itu dia panggil miqat zamani. Kalau kita belajar bab haji, ingat tak, orang belajar bab haji ni dia ada miqat. Satu dia panggil miqat zamani, satu lagi dipanggil miqat makani. Ingat ke tidak? Kau lama dah tak kursus haji ni. Pergi haji pun lama dah tak? Miqat zamani maknanya waktu kita dibenarkan mengerjakan haji bermula bila? Bermula 1 Syawal sehinggalah 10 Zulhijjah. Itu dia panggil waktu apa? Waktu kita boleh berniat haji. Mana kalau kita pergi lepas raya Aidilfitri, kita pergi Mekah, boleh niat haji dah. Kalau kita niat haji ifrad, bermakna tuan-tuan dan puan-puan kena duduk dalam ihram berapa lama? Berapa lama? Syawal 30 hari tuan-tuan. Zulqa'dah 30 hari. 10 Zulhijjah, maknanya
70 hari kita kena pakai ihram. Susah ke senang pakai ihram? Mana hok pergi haji tu ni cerita kat sikit. Susah ke payah? Payah apa? Tak payah buat baju dah. Pakai bawa kain dua pasal. Nah, pakai dua lah ni basuh dua tu. Esok pakai hak ni basuh. Tak payah duk mikir bawa beg besar-besar. Itu dia panggil miqat zamani. Yang kedua dia panggil miqat makani. Maknanya miqat ini tak boleh kita langgar kecuali mesti kita berniat ihram. Itu dia panggil miqat makani. Tempat wajib kita kena berniat ihram. Tapi kerajaan Arab Saudi dia tambah lagi 2 miqat pada tahun ni. Satu dia panggil miqat zamani. Orang nak pergi haji tak boleh lebih daripada 65 tahun. Orang 65 tahun tangguh dulu. Sebab tu kita tengok tahun ni nampak ramai jemaah haji kita ni yang muda-muda. Tahun depan ni kita tengok orang tua pula, insya-Allah. Tapi biasanya pihak tabung haji dia tak lepas orang tua saja. Kena campur. Kalau tidak siapa yang nak bantu? Siapa nak tolong? Satu lagi miqat yang mengejutkan kita juga, dia panggil miqat wazni. Hak ni tak ada lagi kitab. Tak ada lagi kitab fiqh ni. Miqat apa? Miqat wazni. Makna miqat dari sudut timbangan. Hak ni payah. Jadi biasanya doktor ni dia akan timbang lah. Kalau orang ni tinggi berapa kaki, berapa dia punya berat dia berapa. Kalau lebih tak lagi. Jadi pasal itulah para jemaah sekalian, orang yang bercadang nak pergi haji tahun ni kena mulai berpuasa lah sekarang ni. Jangan tunggu puasa hari Ashura je. Puasa ya biar dia turun, biar miqat wazni tu lepas, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, Nabi SAW jumpa di mana? Dengan para sahabat, berjumpa di Jamrah Aqabah. Aqabah ni jamrah hak ujung sekali. Siapa dia hak baru klik haji tahun ni? Ada tak? Nak interview sikit ni. Ada hak baru klik haji tahun ni? Tak ada sini. Kau tak balik lagi? Ada lagi hak tak balik tu? Kita ni termasuk dalam kumpulan nafar awal. Mana balik cepat sikit. Pergi lambat balik cepat. Itu dia panggil nafar awal. Jadi ada lagi hak nafar terakhir rombongan kita ni 10 hari bulan baru balik. Jadi dia peluang lah. Hari ni di Madinah pun tak apa ramai orang. Kita kata Alhamdulillah. Maka Nabi SAW dia buat persiapan. Jumpa dengan orang Madinah di Aqabah, di Mina. Mereka telah mengajak Nabi SAW, ya Rasulullah, halumma ilaina, wahai Rasulullah, mari ke tempat kami, ke Madinah. Kami akan beri perlindungan kepada Nabi SAW sebagaimana kami beri perlindungan kepada anak dan isteri kami. Jadi anak dia, isteri dia, dia beri perlindungan dalam rumah. Maka Nabi SAW setuju untuk ke Madinah. Alhamdulillah. Bulan Muharram persiapan untuk berangkat. Maka sebab itulah kata di para ulama, ini di antara sebab kenapa bulan Muharram ini dianggap sebagai bulan satu di dalam sejarah umat ini. Dalam sejarah umat ini, bulan satu dia duduk di mana? Duduk di Muharram. Muharram 1, Safar 2, Rabiul Awal bulan 3. InsyaAllah sampai ke 12. Tuan-tuan boleh ingatlah tu. Kalau tak ingat nama bulan ni, jawabnya kena pergi pasti semula lah kita. Baik para jemaah sekalian. Jadi bulan haram ini, bulan Muharram yang kita duduk ni, dia panggil daripada termasuk dalam Ashhurul Hurum. Bulan yang diharamkan berperang padanya. Para jemaah sekalian, kita belajar ilmu bulan. Nak belajar ilmu bulan ke tidak? Nak. 2 bulan. Satu dia panggil bulan haji, Ashhurul Hajj. Bulan haji bermula daripada Syawal. Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Itu bulan haji. Apa maksud bulan haji? Maksudnya bulan orang boleh berniat haji pada waktu itu. Kalau pergi Mekah boleh niat. Baik, kalau saya pergi Mekah sekarang, lah ni bulan apa ni? Muharram. Boleh tak kita niat haji? Siapa Mekah, labbaik hajjan, ya Allah aku mengerjakan haji. Sah ke tak sah? Tak sah, sebab bukan masa dia. Macam kita mari solat zuhur pukul 10 pagi esok. Allahu Akbar, mari zuhur. Sah ke tak sah? Tidak sah lah, sebab waktu tak masuk lagi. Itu bulan haji. Yang kedua dia panggil bulan haram. Bulan haram ni bila? Bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
ada 4 bulan nama dia bulan haram. Sebab apa bulan haram? Sebab bulan ini bulan orang tak dibenarkan berperang padanya. Kenapa? Sebab orang nak pergi haji. Jadi orang nak pergi haji aman. Kalau tidak takut nyerampah di buat perompok. Bara-bara jemaah haji kena rampas. Orang-orang yang ada ni dihina, maka kita mengatakan itu satu perbuatan yang cukup jenayah. Maka Allah Taala letak bulan haram tak boleh kacau orang. Dan Allah peringatkan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram. Sebab apa? Oleh kerana pahalanya besar, dosa juga besar. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, afdalus siyami ba'dal Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling baik sekali puasa sunat lah selepas daripada Ramadan, iaitulah puasa pada bulan Muharram. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada bab puasa yang saya yakin dan percaya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dah semangat dah ni. Semangat ke tak semangat? Nak puasa esok? Kau tak ingat? Ingat ke tak? Alhamdulillah. Ni ada setengah orang ni semalam bila kita letak iklan suruh puasa hari ni, dia tanya pula, dia kata, ustaz, hari ni ada kenduri, boleh ke tidak dia qada hari Selasa? Bijak soalan dia tu. Dia kata, kita kata bolehlah qada. Sebabnya yang menjadi tonggak kepada puasa Ashura ni bila? Esok hari 10 Muharram. Cuma hari 9 ni untuk apa? Kenapa kita puasa hari 9? Sebab hari 9 ni hari kita nak beza di antara kita dengan Yahudi. Jadi para jemaah sekalian, Nabi SAW di mana saja tempat yang dia boleh berbeza dengan orang kafir, dia akan bezakan. Kita pula mana tempat hak kita boleh tiru, pakat nak tiru. Ini masalah kita ni. Sebab zaman kita hari ni dia panggil zaman aulamah. Apa makna zaman aulamah? Siapa dia pandai sini? Zaman globalisasi dia panggil. Siapa dia boleh terjemah globalisasi? Biar semangat sikit. Globalisasi ni apa dia? Boleh? Tak boleh kata ni sudah. Cuba bagi sikit. Nak wis semangat pada demo ni. Apa dia globalisasi? Dunia tanpa sempadan. Yalah. Lagi? Apa lagi? Langit terbuka. Yalah juga. Lagi? Katalah gapo pun tak ada masalah. Tak ada markah apa malam ni. Maknanya dunia tanpa sempadan, langit terbuka. Kita mengatakan bahawa inilah yang dikatakan zaman kita hari ini zaman cabaran lebih berat daripada cabaran zaman dulu. Sebab bila kata globalisasi, maknanya orang putih nak suruh kita buat supaya dia buat, nak suruh kita makan supaya dia makan, nak suruh kita pakai sama dengan hak dia pakai. Betul ke tidak? Kau tak betul? Hari ni cuba berjalan dengan anak-anak, jalan atas kereta, siapa-siapa jumpa orang duduk bakar pulut. Pulut apa dia panggil? Topak dakak ke apa dia? Pulut. Tanya anak, nak makan ni? Dia kata, makan ni apa lagi ni, orang tak makan apa. Tapi kalau lalu kot kedah ada kepala orang tua ayam goreng tu, betul lalu. Kau tak kenal kepala orang tua sini? Kenal ke tak? Enggak apa dia? Jangan sebut marah dia orang. Marah dia tuan dia. Maknanya itu dia panggil globalisasi. Maknanya dunia kita ni telah dikongkong oleh orang-orang yang makan di sini. Kita nak bahawa kita kena belajar ilmu tentang sirah Nabi SAW supaya kita sedar. Dalam Islam adanya bulan haram ini, Allah Ta'ala kata fala tazlimu fihinna anfusakum, kamu jangan buat zalim kepada bulan dalam bulan haram ini. Sebab apa? Bulan yang banyak pahala dia, dosa dia juga banyak. Jadi kita kena hati-hatilah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian. Jadi jelaslah kepada kita, maknanya Nabi kita berhijrah sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Muharram dia buat persiapan, akhir bulan Safar Nabi kita keluar daripada rumah dia, dan awal Rabiul Awal Nabi kita sampai ke Madinah Munawwarah. Ada ulama kata Nabi kita masuk Madinah pada 12 Rabiul Awal. Bila Nabi masuk? 12 Rabiul Awal pada tahun yang pertama hijrah.
Tuan-tuan kena ingat lah. Kalau kata tahu apa? Ni banyak masyarakat kita ni, bila kita tanya dia mudah panik. Kita kata, tuan-tuan, tahun 2 berlakunya perang Badar. Tahun 2 berlaku apa? Perang Badar. Tahun yang ketiga perang Uhud. Saya nak tuan-tuan yang belajar kitab ni, belajar sirah Nabi ni, tahun yang pertama apakah peristiwa yang berlaku? Hai, tak boleh nak jawab panik. Kau boleh jawab? Betul. Mudah ya jawapan dia. Jangan boleh jawab orang lain pula. Sebut Alik ni belum dengar. Tahun yang pertama apakah peristiwa yang paling besar berlaku? Ya. Berapa? Hijrah. Hijrah lah paling besar sekali. Mana adalah sejarah dunia ni hijrah, kecuali hijrah ni satu peristiwa yang Allah Ta'ala pilih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, dalam peristiwa hijrah kita pada kali ini ana nak bawa ada 7 perkara. InsyaAllah kita cuba ambil cara ringkas-ringkas lah kan? 7 perkara. Yang pertama, kita duduk di zaman banyak cabaran. Cabaran banyak. Orang akan hentam kita, hentam sana sini, Islam dipermain-mainkan. Bahkan ni musim haji ni pula, orang duk sibuk-sibuk duk tawaf Mekah, keluar pula video-video orang duk hina Islam, kata ke Nabi macam-macam, kata ke Tuhan macam-macam. Kita mengatakan itu adalah permainan-permainan syaitan yang dibuat oleh manusia yang tidak tahu, tak kenal agama mereka sendiri. Maka yang pertama sekali, Nabi SAW duduk di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian, penuh dengan bermacam-macam dia panggil kekacauan yang dibuat oleh puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab, berapa Abu lagi, banyak lagi puak-puak Abu tu. Cuma nama-nama besar ini sebab kita mudah ingat. Nah, sebab apa Abu Lahab mudah ingat? Kenapa Abu Lahab mudah ingat? Apa? Sebab dia ada dalam Quran. Siapa ada orang kata, jangan baca surah Abu Lahab dalam Quran, dalam semaya, takut kecil hati Nabi. Kalau kita tuan dengar cerita ni, jangan pakarlah. Allah Ta'ala bawa turun ayat Quran, tidak ada ayat yang tak boleh kita baca dalam solat kita. Ayat Quran semuanya bermaruah. Ayat Quran semuanya bermoral. Ayat Quran tidak ada yang tidak sesuai untuk dibaca di hadapan kanak-kanak, di hadapan wanita, di hadapan orang tua, di hadapan orang muda. Semua sesuai. Allah Ta'ala guna bahasa yang cukup baik. Allah Ta'ala guna bahasa yang cukup lunak. Maka kita mengatakan bahawa Al-Quran itu turun dan Nabi kita SAW telah menghadapi cabaran yang cukup besar. Jadi cabaran yang pertama, bila Nabi SAW semakin hari semakin ramai dia punya pengikut, sahabat-sahabat yang masuk Islam makin ramai. Peringkat awal tak ramai. Mula-mula masuk Islam siapa? Sayyidah Khadijah. Khadijah masuk Islam. Kemudian siapa dia? Abu Bakar. Kau ingat? Sebutlah. Kemudian siapa? Ali bin Abi Talib. Lagi? Zaid bin Harithah. Siapa lagi? Habis dah. Maknanya itu dipanggil, para ulama mengatakan ini kita tak usah bagi. Tak usah bagi tarikh, tak usah bagi pukul berapa, yang kita nak baginya kategori. Orang yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam di kalangan wanita siapa dia? Sayyidah Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam di kalangan kanak-kanak Ali bin Abi Talib. Orang yang pertama di kalangan hamba Al-Mawali siapa dia? Zaid. Jadi bila kita letak macam ni, maka dia jadi tersusun dan kita pun tak payah cari siapa dulu. Yang penting mereka ini di antara orang yang terawal. Maka sehari demi sehari perjuangan ini besar. Biasanya manusia ni kalau benda tak laku dia tak bising. Tapi bila tengok semakin hari semakin ramai, panglima-panglima Quraisy yang telah masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Hamzah pak saudara dia, Sayyidina Umar bin Khattab dan lain-lain lagi, maka mereka mula
susah hati. Jadi Quraisy telah bermesyuarat dengan puak-puak dia. Dia mesyuarat apa? Dia kata, kita ni kalau biar lagi Muhammad, tuan-tuan selawat lah, Quraisy tak selawatnya. Kalau kita biar lagi Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, makin hari makin besar, maka kita mesti buat sesuatu. Jadi persidangan Quraisy di Mekah, nama dia satu tempat, nama dia Darun Nadwah. Tuan-tuan tanda Darun Nadwah ni, kalau kita pergi Mekah lah ni, dia duduk celah di antara masjid lama hak Raja Pahak dulu dengan masjid baru yang dibina oleh Raja Abdullah, Allah yarham. Situ dia panggil Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ada bab dia, bab yang ke berapa, 70 berapa, dia panggil Parlimen Quraisy kat situ. Dia mesyuarat. Bila mesyuarat, Nabi SAW pun dengar apa yang mereka nak. Jadi dia mesyuarat, dia kata, kita ni tak ada jalan lain dah kecuali kita halau Muhammad ni keluar daripada Mekah. Satu. Ataupun yang kedua, bukan sekadar kita halau daripada Mekah, iaitulah kita bunuh dia, atau kita penjara. 3 pilihan. Maka bila dia buat keputusan majoriti yang ramai yang bersetuju untuk apa? Untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ringkaskan cerita. Nabi kita keluar daripada rumah dia. Ada riwayat kata tengah hari, ada kata malam. Yang penting Nabi keluar daripada rumah dia. Nabi kita berjalan nak keluar daripada Mekah. Nabi kita berpaling ke satu tempat di Mekah, nama dia Hazwarah. Nabi kata, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi kata, hei sahabat-sahabat, wahai bumi Mekah, mu ni sebaik-baik bumi yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau oleh kerana aku ni, kalaulah penduduk kamu tak halau aku keluar, aku tak akan keluar. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan betapa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dihalau keluar daripada mana? Daripada kampung halaman dia sendiri, semata-mata kerana Islam. Baik, beberapa orang sahabat lagi yang terpaksa keluar dari Mekah, meninggalkan keluarga ataupun meninggalkan harta benda. Di antaranya Abu Salamah. Tuan-tuan aja dengarkan nama Ummu Salamah, Abu Salamah. Salamah tu anak dia. Ummu Salamah ni orang yang pertama wanita yang berhijrah dalam Islam. Dia kata bila Abu Salamah ni nak keluar, nak pergi Madinah, dia pun nak pergi juga. Dia bawa anak dia, baby dia, nama Salamah. Bila dia pergi sampai tengah jalan nak keluar daripada Mekah, tiba-tiba rijal daripada Bani Mughirah, mana kabilah pokok dia ni, mari tunggu. Dia kata, Abu Salamah mau nak pergi mana? Dia tak nak pergi Madinah. Nih, binimu ni nak pergi sekali, tak boleh. Pergi kamu seorang, isteri kamu tak boleh. Maka Ummu Salamah terpaksa dipisahkan dengan suami dia. Anak dia pula nama Salamah berebut pula di antara kabilah sampai cabut tangan. Berebut. Kata di Ummu Salamah, setahun aku duduk menangis di tepi jalan di Mekah, nak tunggu bila kau peluang untuk dia sampai ke Madinah. Akhirnya sampai. Itu cerita dia lah. Dan cerita Ummu Salamah ni panjang tuan-tuan. Nabi di antara hak Nabi kita ajar kepada dia, doa. Doa, dia kata bila berlaku kematian, kamu doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ingat ke tidak doa musibah ni? Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah balaslah kepada aku ni musibah yang menimpa aku dan ganti aku lebih baik. Kata di Ummu Salamah, bila mati Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia kata aku pun baca doa ni, ya Allah berilah pahala aku di atas musibah yang berlaku kematian suami ni. Sampai ke peringkat wa akhlif li, ya Allah gantikan aku dengan yang lebih baik. Dia duduk memikir, siapa dia lebih baik daripada abang Abu Salamah ni? Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tak ada masalah apa-apa. Tapi oleh kerana dia ni satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku baca. Oleh kerana dia tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun baca. Bila dia baca, alhamdulillah, bila tamat tempoh iddah dia, siapa dia ke orang lebih baik daripada Abu Salamah?
yang datang pinang Ummu Salamah, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini para jemaah kita kena belajar fiqh doa. Setengah orang ni dia mikir lagu lain. Dia kata kalau kita kena musibah kita baca doa ni. Ya Allah, ganti aku lebih baik. Kereta kita accident. Kereta kita comel dah, kita kata kereta berapa? Kereta comel lah, dah, hak mahal ni. Kalau kita doa ni, adakah Tuhan ganti kereta lebih besar lagi? Ataupun lagu mana? Kalau mati isteri, mati suami, kita doa, adakah Tuhan ganti lebih baik? Dia kata dia tidak ganti satu sama satu. Tak semestinya mati isteri boleh isteri lain, mati suami boleh suami lain, kereta punah boleh kereta lain. Itu tak syarat. Tetapi Allah Ta'ala nak ganti tu dengan cara yang Allah Ta'ala pilih. Jadi kita kena belajar, ini dipanggil fiqhus sirah. Cuma bagi para jemaah sekaliannya, kita kena belajar apa dia? Kita kena belajar ilmu bagaimana nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan kita. Baik, lepas pada ni saya akan bagi ijazah kertas kita ni, boleh bagi lepas ni kertas kita ni. Tajuk dia kelebihan solat-solat sunat yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia punya istilah yang besar yang saya bawa, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega tak bagi lagi sini rasanya. Tak, ni masjid lain banyak dah. Masjid An-Naim Barat 12 ni belum ada lagi. InsyaAllah malam ni kita akan bagi Projek Mega ini, bagi semua muslimin dapat, muslimat pun dapat, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang pertama iaitu at-tadhiyah. Dalam perjuangan Islam ni kena ada pengorbanan. Yang kedua dalam bab dakwah, la lil ya'si, tak boleh kita putus asa. Tak boleh kita putus asa ataupun putus harap, jangan sekali-kali. Hai, aku ni banyak tahu dah ajak orang ceramah, orang kuliah ni. Banyak hari dah ustaz duk ceramah ni. Tapi masjid kita ni tak ramai juga orang mari. Contohnya kelas-kelas pengajian kita pun duduk setara tu juga. Kita sendiri ustaz ajar pun anak murid tak ira-ira juga. Ya, maya sunat pun malah penat. Maka kita mengatakan tidak ada putus harap. Mana dalil? Dalil. Tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW bila dia tak ada lagi harapan untuk dia berdakwah di Mekah, ketika itulah Nabi kita berangkat ke Taif. Nabi pergi ke mana? Pergi ke Taif untuk mencari tapak baru dalam dakwah. Mencari tapak baru dalam dakwah di Taif. Nabi pergi. Dia ingat dia akan jumpa dengan ketua-ketua Quraisy, ketua-ketua kabilah Taif, dengan syarat dia nak sampaikan dakwah dia. Sebelum daripada itu, Nabi juga pernah berjumpa dengan para jemaah haji pada musim haji. Nabi kata, siapakah yang boleh bawa aku untuk berdakwah kepada kaum-kaummu supaya aku sampaikan agama daripada Tuhanku ini. Alhamdulillah. Jadi akhir sekali para jemaah sekalian, Nabi SAW terpaksa menghadapi cabaran yang begitu besar. Cabaran daripada siapa? Cabaran daripada puak-puak Thaqif yang tidak menerima dakwah Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah sekarang ni, biasanya travel-travel ni dia akan bawa kita pergi ke Taif. Thaqif ni dia duduk di Taif. Duduk mana puak Thaqif? Di Taif. Siapa dia pergi Taif dah sini? Tak apa, ya ngaku ya. Kita tanya ya, tak boleh jawab, tak boleh jawab nak kan tak. Siapa dia pergi Taif dah? Tak berani nak jawab dia. Di Taif tu ada satu tempat. Siapa lah ni pun orang pergi, dia akan bawa satu tempat, nama dia Kebun Adas. Adas, tempat Nabi bertemu dengan seorang hamba yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita pergi ke Taif, jumpa pemimpin, semua tak setuju belaka. Akhir sekali Nabi kita jumpa dengan siapa? Dengan hamba. Hamba masuk Islam. Waktu nak balik daripada Taif, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan kumpulan jin. Jin masuk Islam. Jadi kita kena ingat, kita hari ni dua makhluk atas dunia ni yang ada taklif. Dua makhluk atas dunia ni ada taklif. Mana ada keberatan syarak, iaitulah jin dan manusia. Manakah dalil? Tuan-tuan tanda dalil.
Dalilnya Al-Quran kan disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia tu kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Jadi kalau makhluk lain, hayawan ke, batu, kayu ke, tidak ada tanggungjawab. Kecuali kayu-kayu yang diunaya oleh penyembah-penyembah berhala. Itu nyanyi. Allah Ta'ala sebut kayu dan sembahan mereka, wa ma ya'budun, itu semua tu akan dimasuk dalam neraka sekali dengan penyembah, wal iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita sebagai pendakwah tak boleh putus Arab, tak boleh putus asa daripada apa yang kita nak sampaikan. Hari ni pelik-pelik kita tengok, tuan-tuan tengok apa pelik. Orang yang duk mengajar, ajak kepada Quran, ajak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang macam tak dapat tempat. Oh Allah, dia ni ustaz ni duk ajar hak Nabi ya. Tapi kalau ada orang mari mengajar hak pelik-pelik, setujulah. Allahu akbar. Ada satu risalah yang saya keluar, tajuk dia zikir pagi petang. Zikir pagi petang ni para jemaah sekalian, kita ambil daripada hadis Nabi, ambil daripada ayat Quran, ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kawan saya yang dia kata, ustaz, tak apa power zikir ni. Tak power mana kata? Dia kata tak ada dalam kelebihan zikir ni boleh terbang atas angin. Oh, nak terbang buat dia. Lepas tu boleh berjalan atas air. Lagi kebar daripada kena tembok. Kata siapa dia kata tak ada. Anak kata saya sendiri mengakui bahawa saya boleh terbang atas angin. Dia pun telek mata. Bila? Tadi, masa mari tadi, daripada Kota Baru Kuala Lumpur, tak atas angin dah kita. Oh, dia tu naik kapal terbang. Tak kira naik berapa pun, yang penting terbang atas angin. Nak tengok kita berjalan atas air pula, mari kita naik motor buk. Berjalan. Jadi dia duk mikir dalam otak dia, bila kita baca ni jadi kuat, jadi kebal. Kita kata hak paling kebal sekali atas dunia ni, apa dia? Kebalnya kita dengan api neraka. Itu yang paling besar sekali. Kalau kebal ni, kereta kebal ni, sehari dua ni orang duk sibuk ni, habis popok ustaz kata Adi pakai masuk panggung wayar habis dah. Nah, pasal ada cerita panglima perang mari ni. Allahu akbar. Kau masuk lagi tu malah duk cakap dah. Dia kata ustaz tu saya masuk jangan duk gagal orang lain masuk tu. Dia tersibuk apanya. Nah, tapi maknanya nak cerita, kita mengatakan ada benda-benda yang pelik-pelik, mistik, benda-benda dalam masyarakat ni, kita kena tangani dengan baik. Baik, isu yang ketiga. Habis masa dah. Pengurusi kata terus. Isu yang ketiga, tulis. Dia ada 7 ya, kita reka-reka. Isu yang ketiga dalam perjuangan Nabi SAW, dia kena ada husnus suhbah. Kena ada sahabat yang setia. Sahabat yang setia. Maka Nabi SAW ini, siapa dia ke sahabat yang paling setia, yang jaga Nabi? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni, di mana Nabi berada, di situlah dia muncul. Di mana Nabi ada, di situ dia muncul. Pernah satu hari Abu Bakar, dia tengok orang lain hijrah ke Madinah, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, saya nak hijrah jugalah. Faqala an-nabi sallallahu ala rislika. Nabi kata, tunggu kejap. Ala rislika fa inni arju an yu'zana li. Sabar, boleh jadi kita akan diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Faqala Abu Bakar, adakah saya akan ikut? Itu tengok. Yang penting Abu Bakar dia nak jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia mendapat tempat untuk berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Nabi nak hijrah, Nabi kita pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, bagi tahu kita akan berhijrah. Kita akan berhijrah. Abu Bakar kata apa? As-suhbatu ya Rasulullah. Saya teman Nabi? Qala na'am. Bila dia dengar dia boleh menemani Rasulullah sallallahu untuk pergi berhijrah, dia menangis macam kanak-kanak menangis. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Ma ra'aitu ma sya'artu qattu. Aku tak tengok lagi orang tua menangis lebih daripada Abu Bakar menangis kerana terlalu gembira, kerana dia telah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini para jemaah sekalian, kita dalam persahabatan.
Dalam perjuangan Islam ni kita kena ada sahabat-sahabat yang setia. Jangan pula duk main ya ustaz pergi depan, saya di belakang. Akhir kali ni kita sorang. Ada setengah pemimpin kata, saya ni kalau bercakap semua orang kata ustaz duduk depan, saya belakang. Akhir kali dia paling belakang, tak ada sorang habuk ni dia sorang. Tak mahu kita main belakang-belakang gitu. Kalau kita nak, kita mesti bersama. Duk main kat belakang jangan. Akhir kali tak ada orang ni kita sorang. Jadi ini di antara. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Yang keempat dalam dakwah kita ni mesti kita kena ada perancangan, susun atur yang jelas. Apa dia susun atur yang jelas ini? Iaitulah peranan masing-masing. Contohnya masjid kita ni, Masjid An-Naim kita ni. Kita kena ada AJK, kita kena ada biru, kita kena ada lajnah, kena ada belakang. Hak ni bahagia kuliah, hak ni bahagia keceriaan, kebersihan, hak ni bahagia makan minum. Jadi kita kena ada. Maka itulah dalam hijrah Nabi SAW, semua orang main peranan. Abu Bakar siap unta. Anak dia anak dia sendiri Abdullah bin Abu Bakar menjadi penyiasat kepada siapa dia orang mari nak kacau Nabi SAW, dia akan ambil maklumat. Kemudian Asma binti Abi Bakar menyediakan bekalan. Artinya dalam hidup kita ni, dalam perjuangan kita ni, kena ada semua apa yang kita buat. Baik. Yang kelima, as-sabatu 'alal mauqif. Kita mesti tetap pendirian kita. Bila kita kata kita ni pengikut sunnah Nabi SAW, maka kita mesti menyelesaikan masalah melalui apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Maka di antara penyelesaian yang besar iaitulah apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memilih hijrah sebagai tarikh bagi umat Muhammad SAW. Umar kata apa? Fa innal hijrata farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah memisahkan di antara hak dengan batil. Jadi kita sekarang ni kita nak hijrah ke tak sih hijrah? Jawab aja masih lagi ada ruang untuk kita berhijrah. Maka para jemaah sekalian, yang keenam, kita kena banyak bertawakal kepada Allah dalam gerak kerja kita. Dan yang ketujuh, ini yang ketujuh ni, kita nak huraikan sikit makna hijrah yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau setakat kita baca sejarah saja, cerita hijrah, lepas hijrah makan, sudah makan hijrah pula tahun depan, tapi tidak berlaku perubahan pada kita, ada faedah ke tidak? Jawab tak ada faedah. Habis musim hijrah mari Rabiul Awal, makan pula. Bila pula? Malam cinta Rasul. Dengar cerita Nabi. Tak pada dengan cerita, mari pula dia punya kumpulan-kumpulan. Dengan nasibnya, dengan gendang macam cukup lengkap. Kita mengatakan tidak cukup. Yang penting bagi kitanya, apabila kita nak berhijrah, Nabi SAW telah memberi satu kata-kata, tulis kata-kata hikmah ini. Nabi kata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang selamat, orang Islam daripada lidah dia dengan tangan dia. Itu bagus Islam. Maknanya lidah kita tak kata ke orang, lidah kita tidak mengutuk orang, lidah kita tidak mencerca orang. Satu. Tangan kita tak menulis macam-macam. Hari ini zaman kita hari ini, mana laju di antara tangan dengan lidah? Mana laju? Zaman kita lah ni, siapa dia lebih laju? Tangan dulu ke lidah dulu? Jawabnya tangan dulu. Sehingga kan bila kita baca surah Yasin, surah Yasin ni kita selalu baca lah. Masyarakat kita ni malah jemaah Yasin, orang sakit Yasin, anak nak puasa, semua Yasin belaka. Di antara ayat yang disebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami cop di atas mulut mereka. Mulut tak boleh cakap. Siapa dia yang bercakap? Tangan yang bercakap. Itu hari kiamat. Para jemaah sekalian, hari ni, zaman kita hari ni, tangan dulu ke mulut dulu bercakap? Ni zaman ada telefon dalam poket ni, siapa dulu bercakap? Tangan dulu ke mulut dulu? Tangan dulu. Cakap dengan anak pun dengan tangan. Abah, kita nak pergi makan mana? Isteri ditanya, abang, mari dapur ni makan nasi siap. Pakai begitu je, tak tahulah ke mana dah kita hidup ni. Maka itulah gambaran hari kiamat esok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Baik, kata Nabi, wal muhajir, tulis hadis, wal muhajiru
Man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah itu iaitulah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka kalau kita kata nak hijrah daripada Malaysia ke Madinah, tak ada lagi. Ana dulu waktu muda-muda dulu sempatlah berhijrah, hijrah pergi belajar. Daripada tak ada uban, siapa kau balik tu ada uban. Oh, lama duduk pergi mengajinya. Ya. Lah ni uban kau banyak dah. Sikit lagi kali pakai tak payah pakai piyuh dah, pakai putih begitu dah. Nah, uban namanya. Maknanya itu dia panggil kita hijrah ke Madinah, tapi hijrah itu dia panggil hijrah tidaklah seperti yang Nabi sebut awal dulu, hijrah Madinah, Mekah ke Madinah. Tak ada lagi. Bila berlakunya pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah sedemikian. Baik. Yang kedua, Nabi kata hijratul usah. Kita kena hijrah, kita kena tinggalkan orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Mana ahli-ahli maksiat, jangan pergi dekat dia. Orang yang buat maksiat, jangan bercampur dengan dia. Jadi ini di antara hijrah. Yang ketiga yang kita boleh buat, dia panggil hijratul qulub ilallah. Hijratul qulub ilallah maknanya hijrah hati kita ni kepada Allah. Hari ni kita duduk ramai-ramai, duduk dengan orang, tapi adakah hati kita boleh terima perbuatan mungkar yang mereka buat? Tak boleh terima. Maka itu dia panggil hijrah. Hai, saya tak setuju, saya mengingkari, saya membantah apa yang dibuat oleh orang-orang ni. Maka kita mengatakan itu satu hijrah. Bila kita kata kita bantah, mana kita hijrah? Kan Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran, siapa dia tengok benda mungkar, dia kena ubah dengan tangan. Itu peringkat yang paling tinggi, kuasa. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah, dengan mulut, nasihat. Tak mampu juga dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dengan hati itu yang paling rendah sekali iman. Mana kalau dengan hati pun tak engkar juga, bermakna iman kita sangat nipis. Nauzubillah. Maka di sini kita perlu kepada hijratul qulub ilallah. Kita kena hati kita ni ikhlas, kita tinggalkan satu perkara itu kepada kerana Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang bila sebut tentang makna hijrah, banyak di tangan kita ni ada kertas. Boleh bakar kertas ni. Ini kita nak baca kertas ni. Kertas ni kalau bagi saja tak baca tak jadi. Akhir kalau dia balik pun tak buka-buka juga. Nah, kita tak mahu dia balik saja tidak buka. Maka kita nak para jemaah mesti kertas ini dibaca. Baik, sebelum kita pergi ke kertas, ada satu lagi kelebihan, iaitu puasa pada bulan Muharram. Tengok hadis, Nabi kata apa? Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan. Puasa sunat yang paling afdal selepas daripada bulan Ramadan, syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ni marilah kita perbanyakkan puasa. Hari ni hari 9 kita puasa. Dia panggil hari Tasu'a. Esok hari 10. Esok kalau ada yang nak buat kenduri ke, kalau ada orang nak buat majlis ke, tangguhlah dulu. Atas surat malam ni kita tangguh, kita tunda ke lusa. Boleh ke tak boleh? Dia kata ustaz, tak boleh. Kalau kita makan esok buat apa salahnya? Tahun lepas kita puasa. Awak ingat ni, boleh kalau kita boleh SMS ke Malaikat Maut malam ni, tak ada masalah, saya setuju je. Boleh. WhatsApp ke Malaikat Maut malam ni. Aku mati ke tidak tahu ni, kau dah lagi puasa tahun lepas. Kalau tak boleh, jangan cari pasal. Ni banyak tangguh sangat ni. Tahun lepas tangguh pula. Ni ada setengah masyarakat ni dia tidak peka dengan suasana. Semua tarikh lahir dia ingat belaka. Nak bewah, nak kenduri, kahwin anak, hari raya Cina. Nak mengekoh anak, hari depa Bali. Nak tunai anak, hari Krismas. Hari hak Nabi suruh puasa, hari terlupa. Kenapa kita jadi macam ni? Di mana hijrah kita para jemaah sekalian? Maka Nabi SAW bila pergi ke Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Nabi kata, kenapa? Kenapa kamu puasa? Dia kata, ini hari besar. Hari ini hari Allah Ta'ala selamatkan Musa daripada Fir'aun. Sumna, kami berpuasa kerana syukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kamu. Maka Nabi SAW suruh sahabat-sahabat berpuasa. Dengan Nabi kita janji suatu hadis,
Nabi kata apa? Siyami yaumi Asyura. Tanda ni pelajar. Siyami yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura saja, 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku mengharapkan Allah Ta'ala akan ampunkan, kafarah, hapuskan dosa dia setahun. Hadis dalam Muslim. Jadi kemudian orang mari repot ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Yahudi ni membesar sangat hari Asyura ni. Besar sangat hari Asyura. Macam mana kita nak buat? Maka Nabi kata, la'in ishtu, kalau aku hidup lagi tahun depan, aku akan puasa hari 9. Maka di sinilah para ulama mengatakan eloknya kita puasa kembar 9, 10. Oh, itu lupa tadi Ustaz tak ingat nak puasa tadi. Betul lah kawan-kawan ajak roti canai pagi lagi pakai jadi. Tapi esok jangan roti canai, esok puasa. Habis kita nak lawan Yahudi macam mana? Puasa lusa. InsyaAllah masih lagi ada ruang untuk kita mukhalafatul Yahud, untuk kita berbeza dengan Yahudi, insyaAllah. Banyak lagi tuan-tuan, tapi oleh kerana masa kita sudah lewat, kalau kita nak cerita dalam rihlah haji baru ni, saya bawa satu tajuk, perbezaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyalahi amalan Yahudi, amalan Ahlul Kitab, amalan Jahiliyah di dalam amalan haji. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam rakaman kita ada, kita kata Alhamdulillah. Itu sajalah yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.